Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat? Pada hari ini saya akan berkongsi dengan para pendengar sekalian dengan satu tajuk, iaitu menghadapi wabak bencana. Pada hari ini kita telah menghadapi satu wabak yang dinamakan wabak coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19. Ia merupakan satu wabak yang dikategorikan sebagai pandemik, iaitu satu wabak yang merebak dan boleh berjangkit tanpa mengira sempadan dan bersifat global. Oleh itu, kerajaan kita, pemerintah kita telah pun melaksanakan lockdown, iaitu dalam bahasa Melayunya dipanggil PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, bagi membantu mencegah wabak tersebut daripada merebak. Bagaimana kita nak menghadapi situasi wabak yang sedang berlaku pada hari ini? Maka saya gariskan beberapa panduan untuk kita amalkan bersama. Yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa wabak merupakan satu ujian kepada manusia untuk diuji iman dan amal kita, sejauh mana kita bersabar dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib kita beriktikad bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku di muka bumi ini ataupun di langit sekalipun melainkan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam Quran yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sehingga 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menguji kamu dengan sesuatu yang menakutkan, kelaparan dan juga kekurangan daripada harta dan diri dan juga tanam-tanaman, dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang ditimpa musibah dan menyebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan pulang. Inilah ayat yang menjadi pedoman kepada kita untuk kita memahami situasi wabak ini adalah satu ujian untuk menguji iman dan amalan kita supaya bersabar dan patuh pada perintah Allah SWT dalam apa jua keadaan sekalipun. Yang kedua, dan situasi wabak ini, pihak kerajaan juga telah menyuruh kita untuk berada di rumah, kurangkan pergerakan ataupun dinamakan sebagai stay at home, sebagai jalan pencegahan daripada terkena dan menyebarkan wabak tersebut. Sarana ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Yang bermaksud, apabila kamu mendengar ta'un menimpa di suatu tempat, maka jangan kamu masuk ke dalamnya. Dan jika kamu berada di tempat yang terkena ta'un,
maka jangan kamu keluar daripadanya. Walaupun hadis tersebut menyebut wabak taun sebagai satu antara wabak yang berlaku, boleh dikiaskan dengan wabak coronavirus kerana ia juga adalah satu wabak yang boleh berjangkit dan juga memberi mudarat kepada tubuh badan manusia sehingga menyebabkan kepada kematian. Jadi oleh itu, sentiasalah berada di rumah dan janganlah keluar daripada rumah tanpa ada apa-apa keperluan yang mendesak. Yang ketiga, kita hendaklah bersabar. Bersabar, menjaga perbuatan dan tutur kata kita kepada Allah SWT dan sesama manusia. Dalam keadaan begini, situasi begini, melatih kita untuk bersabar. Dan sabar ini adalah suatu sifat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam sabar itu mempunyai banyak kebaikan yang boleh membentuk manusia ini menjadi seorang yang teguh imannya. Di dalam satu hadis menyebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min 'abdin mu'min usibu bi musibatin faqala kama amara Allah Subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni bi musibati wa aqibni khaira minha illa fa'alallahu bihi. Maksudnya, tiadalah seorang mukmin itu apabila ditimpa dengan satu musibah dan kemudian berkata seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu kepada kami ini milik Allah dan kepada Allah kami pulang. Ya Allah, berikanlah kami ganjaran di atas musibah yang kami hadapi ini, dan berilah wa'aqibni, dan berilah kebaikan selepas daripada musibah tersebut, kebaikan yang baik, kebaikan yang tersurat ataupun tersirat, yang mana Allah Ta'ala saja mengetahui, melainkan Allah SWT akan memberi kebaikan kepada diri orang tersebut. Baik, yang keempat, hendaklah kita bersyukur. Mengapa bersyukur dalam keadaan lockdown ini, dalam keadaan PKP ini? Pihak kerajaan telah pun membantu kita dengan memberi insentif dan bantuan keuangan dan apa-apa yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Kalau kita tengok kepada negara-negara yang lain, alhamdulillah kita sangat bertuah kerana kerajaan kita amat membantu. Walaupun kita bekerja di rumah, tetapi gaji tetap jalan, bantuan tetap dihulurkan, dan kebajikan kita sentiasa dipantau dan diupdatekan supaya kita ni berada dalam keadaan yang baik dan terjamin kesihatan dan keamanan. Baik, yang kelima, kita kena ada sifat tolong-menolong di antara satu sama lain, mengambil berat tentang saudara-saudara kita yang berada di tempat yang lain dengan bertelefon dan sebagainya, mengambil khabar daripada sahabat-sahabat kita, jiran tetangga, dan bertanya mengenai kesusahan mereka, dan jika ada bantuan yang perlu dihulurkan, kita hulurkan. Bertanya khabar tak semestinya kita berjumpa dalam bentuk fizikal, tapi boleh dalam bentuk kita bertelefon, kita boleh menggunakan WhatsApp video, kita boleh bertanya khabar mereka, keperluan mereka, untuk sama-sama kita membantu dan menghilangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Yang keenam, kita kena ada sikap tolong-menolong di dalam keluarga dan kerja-kerja rumah. Bagi orang yang mempunyai keluarga, tolong-menolong di antara suami isteri itu adalah diperlukan, dan tolonglah, janganlah mengharapkan satu pihak sahaja yang bekerja ataupun melakukan kerja rumah. Maka tolong-menolong itu adalah sifat yang dituntut oleh Allah SWT. Baik, yang ketujuh, yang terakhir adalah kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita, rumah kita. Jika kita keluar membeli barang, kita hendaklah menjaga jarak kita, dan kemudian apabila kita balik daripada rumah, hendaklah kita membersihkan diri kita dengan mengambil wuduk dan mandi, dan bersihkan diri kita sebaik-baiknya supaya kita ini sentiasa berada di dalam keadaan yang terpelihara daripada jangkitan wabak virus ini.
Jadi itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita berkongsi bersama tak kala kita sedang menghadapi PKP pada hari ini. Jangan stres, ikut panduan ini, insya-Allah anda akan tenang dan berjaya. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita mesti menang, insya-Allah.